Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Bersama saya Arifani dalam edisi Buletin Selatan 22 September 2014. Sebuah bas persiaran yang membawa 40 pelancong warga asing terbakar di pesisiran Jalan Tun Abdul Razak, Johor Bahru. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 petang semalam ketika bas Causeway Link berkenaan dalam perjalanan dari Legoland menuju ke Johor Bahru Central. Menurut pemandu bas, Muhammad Noh, kebakaran berpunca setelah bas yang dipandunya mengalami kerosakan enjin. Saya nampak cermin sisi ada asap dan berbau minyak diesel. Saya pun cari tempat yang selamat. Saya berhenti bas. Saya arahkan semua orang turun. Saya pun ambil pemadam api. Saya pergi belakang. Saya buka bonet. Saya padam apinya. Apinya dapat padam keseluruhan. Tapi selepas dalam 3-4 minit, apinya menyala lagi. Saya tak ada daya nak buat apa. Itu aja. Seramai 11 anggota dan 2 jentera bomba daripada Balai Bomba dan Penyelamat Lakin telah bergegas ke tempat kejadian setelah menerima maklumat kecemasan. Tiada sebarang kematian dan kecederaan serius dialami oleh para penumpang serta pemandu bas ketika kejadian. Masyarakat perlu diberi pendedahan berhubung penyakit Alzheimer yang sering menyerang golongan warga emas atau mereka yang sudah lanjut usia. Kesedaran masyarakat berhubung penyakit mudah lupa atau nyanyuk itu dilihat masih lagi pada tahap yang rendah. Menurut statistik, serangan penyakit Alzheimer ini dilihat semakin meningkat. Justru Kerajaan Negeri Johor menyambut baik usaha yang dijalankan Johor Bahru Alzheimer Disease Support Association JOHBADA dalam memberi kesedaran kepada masyarakat berhubung penyakit itu. Ini sekaligus dapat memberi maklumat bahawa terdapatnya persatuan yang akan membantu mereka yang mengidap penyakit ini. Justru itu kita amat besar hati bersempena dengan program pagi ini. Ia dapat memberi kesedaran kepada kita semua berhubung apakah dia Alzheimer, apakah simptom-simptom dan sekiranya ada di antara ahli keluarga kita mengidap penyakit ini, ada organisasi ataupun persatuan yang akan memberikan khidmat nasihat bagi kita sama-sama menangani penyakit ini. Di sinilah pentingnya pengenalan dan pendedahan kepada JOHBADA untuk dapat memperluaskan melalui penganjuran majlis serupa ini agar lebih ramai di antara masyarakat di Johor Bahru ini khususnya akan mengenali fungsi dan juga peranan JOHBADA dan sekaligus kita dapat membantu keluarga, ahli keluarga yang berpenyakit. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian program Memory Walk Alzheimer Day anjuran JOHBADA di Taman Tasik Merdeka, Johor Bahru. Hadir sama Ahli Parlimen Johor Bahru Tan Sri Syahril Abdul Samad dan Datuk Bandar Johor Bahru Abdul Rahman Muhammad Dewam. Majlis tersebut turut menyaksikan orang ramai melakukan senaman bersama-sama pesakit yang mengidap Alzheimer di Taman Tasik Merdeka, Jalan Kolam Air, Johor Bahru. Sementara itu, Johor Bahru Alzheimer Disease Support Association JOHBADA sedang merancang untuk memiliki kediaman baru bagi menempatkan pesakit-pesakit Alzheimer. Bagi tujuan itu, pengurusinya Margaret Liu berharap kerajaan negeri dapat membantu atau memberi sebarang peruntukan kerana jumlah pesakit Alzheimer semakin bertambah. So now we are trying to write to SS and SS will have to talk to MB. So from there we hope that we'll be able to get the house because for the Chinese, not for the whole community, we should in Johor Bahru, in Johor State itself, we should have a center for Alzheimer's. I just want to stress that community has to take action on this Alzheimer's disease because it is now a very common problem and it is a population problem now, you know. So we hope that we can get a place. Beliau ditemui pada majlis perasmian program Memory Walk Alzheimer Day oleh JOHBADA di Taman Tasik Merdeka, Johor Bahru. Sesi dialog umum kajian impak alam sekitar terperinci projek Forest City kecoh apabila pemaju Country Garden Pacific View CGPV sedang berhadi asap pelbagai soalan oleh penduduk Kampung Pok yang terkesan daripada projek tersebut. Rata-rata penduduk menyatakan rasa tidak puas hati apabila tidak dibawa berbincang sebelum pelaksanaan projek tersebut yang melibatkan pembinaan bula buatan manusia lebih 1,600 hektar di barat daya Johor Bahru di Selat Johor.
Anggota Jawatankuasa UMNO bahagian Gelang Patah merangkap pengurusi Biro Perumahan, Hartanah dan Setinggan Fakrul Anwar Ramli mencadangkan supaya diwujudkan laporan bebas mengenai kesan jangka panjang terhadap penduduk sekitar projek berkenaan. Sementara itu, pengurus projek itu, Datuk Zamani Kasim menegaskan pihaknya sentiasa mengambil kira pandangan pihak yang berkepentingan dalam projek itu, khususnya penduduk. Projek Forest City melibatkan pembinaan 4 buah pulau dijalankan secara berfasa dan mengambil masa selama 30 tahun untuk dibangunkan. Projek tersebut juga dilaporkan menimbulkan kerisauan Singapura sehingga menyebabkan Perdana Menteri Lee Hsien Loong menulis surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai kesan projek berkenaan. Berikutan kebocoran kertas peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR tahun ini, Timbalan Presiden MIC Dato' Seri Dr. S. Subramanian menyokong keputusan Kementerian Pendidikan untuk mengkaji semula prosedur operasi standard SOP untuk peperiksaan awam. Menurut beliau, ini bukan kali pertama kejadian seperti itu berlaku dalam negara. Justru wajar agar SOP untuk peperiksaan awam dikaji semula. Beliau berkata tiba masanya untuk melihat kelemahan yang menyebabkan masalah itu berlaku dengan mempertingkatkan lagi keseluruhan sistem. Pada 18 September lepas, Datuk Seri Idrus Jusuf mengumumkan panel bebas 8 anggota dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi untuk membuat cadangan penambahbaikan dari segi operasi, sumber manusia dan pengurusan UPSR. Cadangan daripada panel bebas itu akan dikemukakan kepada kerajaan dalam masa 3 bulan atau lebih awal. Sekian untuk edisi Buletin Selatan. Terus menonton kami di www.tvselatan.com.my. Salam takzim.